Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel. Okay guys, hari ni aku nak sambung lagi pasal Gunpla Talk. Di hari tu kita punya video kita ada bincang pasal HG lama kan. So untuk video kali ni aku nak cerita pasal Master Grade lama. It means sebelum 2.0 punya version lah. Dan macam mana dia punya feel time pasang tu. Dekat aku sekarang ni ada Master Grade 2.0. Kita ada One Year War, kita ada yang lama punya 1, 2, 3. Kita nak bincang pasal kesemua kit-kit ni. MG ataupun Master Grade yang berukuran skala 1/100 mula diperkenalkan oleh Bandai pada tahun 1995 buat julung kali pertamanya. Okey, kemudian dia develop dan berevolusi sampai ke hari ni. Master Grade ni saiz dia 1/100, tetapi dari sudut saiz ataupun ketinggian kit tu berbeza. Ada yang 1/100 tu kecil, ada yang 1/100 tu besar. Tapi bukan benda tu yang kita bincang pada hari ni. Yang kita bincang adalah adakah relevan lagi kita beli kit MG yang lama dan kenapa masih relevan. Awal mula pertama mula aku cerita kat korang lah. Aku ada Master Grade yang lama-lama yang tahun 90-an, tahun 97, tahun 96. Yang mana kita ada kit yang zaman-zaman UC lah lebih katakan. Memang tak dinafikan pasang MG yang lama rasa macam pasang HG tapi saiz yang lebih besar, dan ada setengah kit tu dia perlukan pasang skru. Ada juga setengah kit tu dia bagi part-part macam plastik ataupun bahagian getah untuk nampakkan kit tu lebih cantik. Kalau nak katakan dari sudut articulation ataupun pergerakan movement ataupun gimmick kit tu, ada kit yang lama yang memang cantik dia punya gimmick. Sebagai contohnya aku ambil kat sini Easy 8 Gundam Easy 8, dia punya gimmick dia boleh buka di bahagian dada, kemudian nampak di bahagian detail-detail tu kan. Walaupun kit yang tahun 90-an ataupun kit yang awal tahun 2000, tapi bagi aku dia ada satu kepuasan dan satu benda yang memang tak akan dapat dekat kit-kit yang baru ni. Sebagai contoh, kit tahun 1996 kat tangan aku sekarang adalah Zephyrantess Master Grade ataupun GP01, yang mana kit ni memang kalau kita tengok betul-betul dia memang actual anime, ataupun anime accurate lah. Dan kalau korang perasan, kit ni kalau korang beli, dia punya articulation dia tak boleh nak terlampau over sangat. Tetapi kalau kita buat sebagai collection, bagi aku okey. Sebab satunya, aku harap sangatlah kenapalah Bandai tak buat yang ni version Verka tau. Ramai gila orang yang nak sangat GP series ni diverkakan. Aku rasa lah kan, kenapa kit GP series ataupun dalam Stardust Memory Katoki tak renew. Sebab dalam Stardust Memory kebanyakannya ataupun kata keseluruhan model dalam tu adalah ciptaan Hajime Katoki sendiri, termasuklah yang ni. Master Grade dia upgrade lagi jadi version 2.0. Sebagai contoh kat tangan kita ni ada LX 2.0, which is LX yang first punya aku ada yang tahun 1996 nya, tapi aku dah bagi kat kawan aku. Okey, yang ni adalah frame 2.0 yang mana lebih detail dan dia punya articulation lebih cantik, dan korang tak perlu pun nak buat orang cakap nak custom sangat-sangat, sebab dia memang dah didatangkan dengan stiker, decal dan juga segala aksesori dia memang dah cantik dah. Dan paling penting sekali, korang tak perlu nak pening kepala tentang color separation, sebab memang bahagian-bahagian dia memang dah diasing-asingkan. Dan korang kalau tak ada airbrush pun korang boleh pasang direct terus, dah memang cantik dah. Berbanding dengan tahun 90-an punya ataupun kit MG yang lama, memang korang perlukan effort sedikit, tetapi zaman 90-an punya ada dia punya kebaikan dan ada dia punya best itu. Sebab apa? Okey, tangan aku sekarang ni adalah kotak GM Sniper 2 yang mana dia punya frame adalah 2.0 dan masih lagi red label zaman ni kita beli. Okey, apabila kita buka kotak dia, kita cuma ada parts dan juga manual sahaja. Kalau kita nak pasang, tipu kita tak balik manual dulu kan. Okey, manual 2.0 ni dia lebih mudah. Apa yang mudah? Sebabnya kalau korang nak pasang kaki lah, contoh nak pasang bahagian kaki, dia dah bagi siap-siap dah kit apa runner mana yang korang nak kena cari dan korang kena pasang. Tak macam yang lama. Itu antara kelebihan 2.0 lah. Dia memudahkan para builder untuk pasang dan mempercepatkan masa. Dari sudut keseronokan nak pasang memang menang kat 2.0 lah berbanding dengan yang lama-lama kan. Cuma yang lama, yang best adalah
Okay, jom kita tengok. Untuk Master Grade 1 Year War, kita tak nak bincang lagi sebab dia lain daripada Universe. Tapi, kita akan buat unboxing untuk kit ni. Salah satu kit yang rare juga ni, tahu nak dapat. Tahun 2005. Aku baru form 1 tahun tu kot. Okay, semalam aku dapat kit Zeta C+. Zeta Plus C1 yang version warna kelabu ni, yang mana dia pun dah blue label ataupun Bandai Spirit. Okey, ini kit lama tau, kit tahun 2002. Okey, nak tahu kit lama macam mana? Tengok tepi dia macam ni. Okey, dia punya macam ni. Dan juga gambar depan dia ni ataupun gambar kotak ataupun artbox ni dia 3D. Kebanyakannya zaman-zaman ni B-Craft yang buat design depan. Okey, yang baru-baru ni orang lain dah, tapi zaman-zaman ni B-Craft yang buat. Okey, apa yang buat zaman-zaman dulu MG ni lebih excited bila kita buka kotak. Okey, first of all bila kita buka, kita akan dapat satu poster ni. Kita akan dapat poster which is dia kotak. Okey, nampak tak? Yang ni adalah hasil yang mereka dah buat custom warna lah. Tapi bagi aku, kita dapat tengok, oh macam ni rupa kit ni rupanya. Nampak tak macam mana? Okey, kita akan dapat benda ni. So dia punya cover box ni lah. Bagi aku ni jadi bukan poster juga. Dan yalah, zaman dulu dapat benda ni macam, ui, best gila lah. Sekarang ni pun, kalau antara sebab kenapa orang cari kit lama, macam aku dengan kawan-kawan aku, sebab nak benda ni. Benda ni memang sangat-sangat limited. Macam aku cakap tadi lah, kalau kit lama dia ada skru untuk bagi lebih rapat. Sebab zaman tu dia punya pack pun tak berapa cantik sangat. Tapi yalah, tak kisah pun, kreatif kan. Ok, next. Kalau kit-kit lama, Master Grade lama, dia punya manual macam ni. Dia ada warna tepi macam ni. Kemudian kat bahagian sini dia tulis apa dia punya anime ataupun apa dia punya universe. Contohlah kalau seat. Kemudian kalau kat sini kita ada Zeta Plus. Dia ada dalam timeline Zeta, tapi ada juga dalam timeline Gundam Sentinel. Okey. Di bahagian belakang manual dia macam ni. Dan kebanyakannya kalau kita tengok zaman 90-an punya MG ni, latar belakang dia kebanyakannya warna biru muda macam ni. Kan? Yang best bila tengok manual zaman-zaman dulu ni, sebab dia ada bahagian blueprint dia tau. Sebagai contoh aku tunjuk korang kat sini. Ada bahagian-bahagian macam ni. Okey, bahagian kepala dia, bahagian badan dia, bahagian kaki dia. So kalau kita pasang tu, kita tengok, kita rasa macam, oh, layan juga kan. Tengok dia punya blueprint, dia punya design-design yang asal. Kemudian dekat sini, macam dekat dalam manual ni, di bahagian depan ni ada tulis siapa yang design. Okey, untuk kata korang, Zeta Plus ni yang design dia adalah Hajime Katoki. Okey. So, kit-kit lama memang tulis kat situ. Siapa yang design? Itu yang best tu. Macam aku cakap tadi lah, kalau kit-kit lama ni, korang perlukan kerja yang lebih. Okey, dekat tangan aku sekarang ni ada GM Custom tahun 1999. Dan juga yang kedua adalah GM Type C tahun 2002. Kedua-dua ni adalah pada cerita yang sama, iaitu Stardust Memory. Yang mana kedua-duanya adalah Master Grade yang lama. Macam biasa bila kita buka, kita akan dapat satu poster ni. Okey, macam ni. Alright. Cuma ialah kit dulu-dulu memang warna dia macam ni je. So kalau korang nak cantik, korang kena buat lain sikit berbanding biasa. Okey. Nak tengok nak macam mana hasil dia lepas kita dah buat custom. Sebab itulah MG dulu-dulu ni dia ajar orang supaya lebihkan sikit skills, lebihkan sikit orang cakap creativity untuk nampakkan lebih cantik. Okey, hasil dia. Tada! Zaman dulu juga kebanyakan kit ataupun gambar-gambar dalam kit ni memang dia akan buat appreciate macam ni. So kau tengok macam mana kita dah buat. Cool kan? Walaupun macam ni, tapi dia punya weapon banyak tau. Dia punya weapon sangat banyak. Seriously aku cakap, kit ni dalam kotak nampak basic, tapi bila kita dah pasang, tengok, uish, banyak weapon rupanya. Itulah, kit-kit lama ni pun banyak weapon. Dan weapon itu kita boleh swappable. Boleh tukar dengan kit ni, boleh tukar dengan kit tu. So banyaklah asah kreativiti minda tu. Okay, next kit. Yang ni memang kalau tengok memang bosan betul. Tapi bagi aku cantik. Okay, dalam ni cantik. Tapi bila korang pasang, memang warna dia sangat-sangat mengecewakan. Sebab yelah zaman dulu punya kit, plastik dia pun tak best. Tapi itulah macam aku cakap lah, dia ajar kita supaya jadi lebih kreatif. Dan kit-kit dulu, dia bagi kita figure. Yang sekarang ni susah dapat figure. Okey, sebagai contoh, korang akan dapat dia punya pilot ni.
Yang ni dah diwarnakan. Asal warna dia putih je. Yang ni kita dah warnakan. Oh, jatuh. Ni kita dah warnakan. See, nampak ni? Captain Burning kan? Macam mana rupa dia punya GM? Okey. Teng-tereng. See, bila kita dah custom, dia akan nampak lebih solid. Dan kit lama ni bestnya sebab dia nampak solid dia tu. Kita nampak solid. Walaupun kita akan rasa feel macam pasang HG je, tapi HG yang ada sedikit inner frame. Dia ada frame juga. Tapi kalau macam MG yang lagi lama, sebagai contoh MG ground type Easy 8, memang rasa macam pasang HG sebab dia tak ada langsung rangka, tak ada. Tapi berbeza dengan kit ni, dia ada rangka dalam dia. Dan walaupun tahun 1999, tapi dia sangat-sangat cun. Seriously, 1999 aku baru tahun 1 bye. Aku baru tahun 1 time tu dah ada kit ni dah. Kit master grade yang lama, yang relevan bagi aku kalau korang nak beli adalah Gundam EXS ni. Seriously, dia besar, dapat stand, dah berabuk dah pun. Dapat stand dan memang dia sangat-sangat cantik. Seriously, kalau korang tak airbrush pun dah cantik. Kalau korang airbrush lagi lah nampak cantik macam ni, okey? Sebab bagi aku kit-kit lama ni dia ada satu benda yang tak ada kat kit baru tau. Betul, kit baru ni memang dia cakap articulation dia cantik. Tapi kit lama ni bila kita pasang, kita rasa macam, oh macam ni lah orang dulu pasang susah nak buang sim line. Baru kau tahu. Jadi secara kesimpulannya, kalau korang peminat kit-kit lama, tak salah pun kalau korang kumpul. Dan kalau korang generasi baru yang nak cuba pasang kit-kit lama ni pun, cubalah pasang. Seriously, korang akan rasa, oi macam ni lah zaman-zaman abang-abang, ayah-ayah aku dulu pasang. Dan yang paling best kali, kit-kit lama ni bagi aku lah kan, dia mudah nak custom, harga dia pun tak mahal dan mampu milik. Kalau korang tu just minat untuk collect ataupun minat untuk buat custom, kit lama adalah kit yang sangat-sangat aku recommend sebab dia tak bazir sangat, tak rasa rugi sangat. Okay, let's say lah macam kit ni RM120 sahaja aku beli. Tak payah mana pun nak pasang, tak payah pun kita nak color, dan senang untuk buat custom. Seriously, berbaloi. Tapi kalau korang ada duit lebih, korang nak layan kit-kit yang baru pun tak ada masalah. Ni cuma pendapat peribadi aku je lah kan. Sebab aku suka kit-kit lama ni sebab pasang dia rasa puas. Seriously, sangat-sangat puas. Sebab tu jugalah kalau korang pasang dalam channel aku selalu tunjuk review kit-kit lama yang underrated. Sebab bagi aku kit-kit lama ni dia ada satu kepuasan pasang. Kalau korang boleh pasang comfort, korang pasang comfort. Tahu comfort yang warna biru tu kan? Korang pasang comfort. Lagi satu, kalau korang belum pasang kit-kit Xeon yang version amphibian, yang MG yang lama, korang pasang. Sebagai contohnya Zigok, Gok, Egg-Guy. Korang pasang dan korang tengok, dia punya inner frame tu, dia punya frame digital frame yang mechanical tu memang cantik gila. Walaupun tahun 90-an, tahun awal 2000, memang cantik. Seriously, memang cantik. Okey, jadi itu saja untuk perkongsian kali ini. So, aku harap apa aku share ni bermanfaat untuk korang dan dapat buka minda korang. Lepas nak cari kit apa ke kan, nak try kit lama ke, nak try kit lagi lama baru tu pun ada sebenarnya. Cuma aku pun tak dapat cari sumber kat mana nak dapatkan kit-kit lama tu. Yang habis kuat pun aku pernah dapat 100 tahun 1990, iaitu F70 daripada siri F90 kan, F91. Yes, itu je. Yang lain-lain yang terbaru yang lama-lama sikit tu pun habis kuat pun yang 160 tahun 1983. Yang tu pun tak beli lagi. Tunggu ada rezeki kita akan cuba review lah macam mana. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi menonton ataupun sudi support aku selama ni aku buat channel ni. Dan ya, macam biasa jangan lupa like, comment, share, subscribe channel aku. Dan ya, macam biasa, keep burning and happy always. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Sikit lagi nak raya kan, so minta maaf awal lah. Lepas ni dapat duit raya, boleh lah cari Gunpla lagi kan. Okay, bye, assalamualaikum, jumpa lagi, ciao.